Baquratul Amani. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini kita akan mulakan sebagai mukadimah. Jadi saya perkenalkan sedikit siapa yang belum mengenali lagi tuan guru kita. Jadi nama tuan guru kita Baba Zulkifli bin Tayyib, mudir Pondok Bendang Badang, Fatani, Thailand. Kemudian Baba adalah guru saya, yang mana saya sebelum ni banyak belajar dengan Baba Zulkifli, lama juga, lebih kurang 8 atau 9 tahun, termasuklah ke Mesir dan di Fatani sendiri. Alhamdulillah, hari ini kita berdapat bersama dengan Baba Zulkifli dalam pengajian kitab online, yang mana kitab ni kitab dikatakan kitab pertengahan, kitab tauhid, dan dapat kita sama-sama dapat belajarlah, insya-Allah dapat istiqamah pada tiap-tiap minggu. Yang mana Baba Zulkifli sebelum ni mengajar di Masjid Negeri Shah Alam. Sebelum dari PKP tahun lepas, Baba ada mengajar di Masjid Shah Alam, Masjid Negeri. Jadi sekarang ni Baba tak dapat hadir ke Malaysia dengan faktor COVID dan sebagainya. Jadi kami menganjurkan secara online, pengajian online, dapat kita belajar melalui online. Baik, insya-Allah saya akan teruskan kepada Baba Zulkifli untuk meneruskan pengajian kitab kita, iaitu kitab Baquratul Amani. InsyaAllah selepas ni tiap-tiap minggu insyaAllah akan dikoskan oleh Ustaz Zaidi. Ustaz Zaidi insyaAllah akan sebagai pembantu lah dalam merencanakan pengajian kita, insyaAllah. Baik, saya serahkan pada Baba Zulkifli. Tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna 'ilman nafi'an wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alhamna 'ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka wa sur'atal fahmin nabiyyin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa khurujna minaz zulumatil wahmi wa aftah 'alaina abwaaba rahmatika wa 'alimna asrar rahmatika ya rabbal alamin. Rabbi shrah lana sarana wa lisanana wahlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu qawlana. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ilmihi fid darain amin. Kita mulai pada kata Bismillahirrahmanirrahim, yang pada kitab yang tulisan Jawi itu pada muka 3, pada katanya Bismillahirrahmanirrahim, menirukan aturan Quran dan menjunjungkan mafhum hadis. Ketahui olehmu akan bahawasa arti kalimah la ilaha illallah. Muka surat 3, Ikut yang apa ni? Ceritakan apa, cuba tunjuk sikit, Sini. Oh, langkah sikit, Kita nak baca mukadimah di awal. Baca dari awal tak apa, Baca di awal, baca dari awal, baca di awal boleh? Baca. Bila baca dari awal tak apa, baca semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji ini, segala pujian-pujian itu bagi Allah Ta'ala, bagi Allah Tuhan yang menerangkan hati-hati kekasihnya dengan nur iman dan menetapkan dia padanya dengan terus pengetahuan dan mengertikan pelajaran dan mengkejapkan pengetahuannya dengan mengertikan dalil-dalil dan merenu-renu pikiran dan mengulang-ulangi bicaranya hingga lantas pada pandangan engkaulah dan terangkat kesamaran. Itu lafaz pujian yang musannif tulisnya. Alhamdulillah, pujian-pujian itu pujian-pujian itu bagi Tuhan yang menerangkan hati-hati kekasihnya. Alhamdulillah, terjemuh daripada Alhamdulillah dengan katanya pujian-pujian. Sebab diulang tu dengan sebabnya pujian-pujian. Sebab musannif kata begitunya dengan sebabnya puji itu maklum bahawasanya ada 4 bahagian. Dengan sebab puji mengandungi melengkapi di atas 4 bahagian puji, maka tilik kepada puji itu melengkapi di atas puji yang 4 bahagian, lalu tu musannif katanya pujian-pujian. Jadi puji yang 4 bahagian ialah puji Allah Ta'ala kepada dia sendiri, dikatakan puji makhluk, puji qadim kepada qadim, dan puji Allah Ta'ala kepada makhluknya. Yang keduanya ialah puji Allah Ta'ala kepada makhluknya, itu dikatakan puji qadim kepada hadis. Dan yang ketiganya puji makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dikatakan puji hadis kepada qadim. Dan yang keempatnya ialah puji hadis kepada hadis, mana puji makhluk sesama makhluk. Maka itulah puji yang 4 bahagian. Maka semuanya termasuk di dalam kata 4 bahagian tadi itu, masuk di bawah katanya Alhamdulillah. Sebab tu dikatakan pujian-pujian itu dipanggil katanya jenis puji. Puji itu satu jenis yang melengkapi 4 bahagian jenis. Maka puji-puji yang 4 itu semuanya bagi Allah Ta'ala. Itu kembali milik bagi Allah, artinya dikatakan tertentu bagi Allah Ta'ala semua. Semua bagai-bagai puji semuanya kembali kepada Allah Ta'ala semua. Sebab puji itu maknanya sebut baik kepada yang memberi nikmat. Maka semuanya dengan secara ringkasnya semuanya kepujian itu kembali kepada Allah Ta'ala semua. Walaupun pada zahir kita puji sesama kita, tetapi puji sama kita itu dengan sebab nak boleh puji itu dengan sebab ada kelebihan. Maka siapa yang tidak ada kelebihan tak sepatut dipuji. Maka sesama kita, kalau kita puji sesama kita, tentulah pada seorang itu, pada seorang itu ada kelebihan pada diri dia, maka sepatut dipuji. Tetapi kelebihan atau nikmat yang ada di seorang itu tu datang daripada Allah Ta'ala, pemberian Allah Ta'ala semuanya. Maka segala perkara kembali kepada Allah Ta'ala. Lalu itu dikatakan
puji-puji yang empat tu kembali kepada Allah Ta'ala semua. Itulah katanya Alhamdulillah. Pujian-pujian itu bagi Allah. Puji empat-empat bagai itu tertentu bagi Allah, artinya dimiliki oleh Allah, berketentuan dengan Allah Ta'ala saja. Jadi Allah lah yang mustahak kepada puji. Puji yang empat itu yang berhaknya ialah Allah Ta'ala saja. Kita makhluknya tidak berhak untuk nak dapat pujian. Kalau kita dengar asalnya semuanya kita puji sama kita pun, maknanya kita puji kepada Allah. Kita puji Allah Ta'ala, puji kepada diri dia sendiri memang dah kembali kepada diri dia. Kalau dia puji kepada makhluk dia pun memang kembali kepada dia juga, sebab dia yang membuatkan makhluk. Lepas tu kita makhluk puji kepada dia memang kembali kepada dia. Kita puji kepada sama-sama kita memang kembali kepada dia, sebab semuanya jaksaan daripada dia semua. Tetapi pujian musannif kepada Allah Ta'ala pada kali ini ada beberapa sebab. Pujian Allah Ta'ala kepada memuji oleh musannif pada pengarang kitab ini kepada Allah pada kali ini, pada kitab ini, pada mukaddimah kitab ini, kerana beberapa sebab, beberapa nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, lalu tu dia puji. Jadi sini nak menyatakan pula sebab apa ke musannif memujikan kepada Allah Ta'ala dengan katanya yang menerangkan hati kekasihnya. Satu sebab dipuji, memujikan oleh musannif akan Allah Ta'ala itu dengan sebabnya Allah Ta'ala menerangkan hati-hati, segala hati-hati kekasihnya, kekasih Allah. Allah Ta'ala menerangkan hati kekasih Allah itu dengan nur iman. Allah Ta'ala menerangkan hati kekasihnya, kekasih Allah dengan nur iman. Ini suatu nikmat yang dijadikan sebab bagi memuji oleh musannif akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang pertama yang kita puji, yang musannif puji pada Tuhan sekali, pada kali ini ialah sebab Allah Ta'ala menerangkan segala hati-hati orang yang jadi kekasih bagi Allah Ta'ala. Menerang, mencahaya itu dengan nur iman. Menerang itu dengan nur iman. Dengan nur iman, yakni dengan iman yang diserupakan dengan nur, dengan cahaya. Jadi maksudnya Allah Ta'ala memenuhkan hati kekasihnya dengan keimanan. Dan keimanan yang Allah Ta'ala memenuhkan di dalam hati kekasihnya itu, iman itu diperbandingkan dengan cahaya, dengan nur, dengan cahaya. Dengan sebabnya apabila ada cahaya, memanglah jadi cerah, jadi jelas, segala perkara kita boleh nampak, kita boleh melihat. Maka apabila begitu juga hati kitanya, apabila ada iman, apabila hati kita tu ada iman, segala perkara yang diajarkan, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya kita nampak, semuanya kita terima semuanya. Sebab kita ada iman di dalam hati. Maka iman tu dibandingkan seperti nur, seperti cahaya. Apabila ada cahaya, tentu jelas, tentu cerah, kita boleh nampak ke semuanya, kita boleh tahu ke semuanya. Maka lalu itulah katanya nur iman. Jadi iman tu diperbandingkan dengan cahaya, dengan nur. Itu sebab yang pertama yang musannif memujikan kepada Tuhan, sebab Allah Ta'ala itu menerangkan hati kita dengan nur iman. Itu sebab yang pertama. Dan menetapkan dia padanya. Ini yang kedua pula, nikmat yang kedua yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, nikmat yang kedua yang Allah Ta'ala bagi kepada kita yang sepatut kita puji kepada dia,
Dengan sebab itulah musannif ambil kesempatan memuji kepada Allah Ta'ala dengan di atas nikmat ini. Mana dia nikmat yang kedua, dan menetapkan dia akan iman, akan nur iman itu padanya, pada hati-hati kekasihnya. Nikmat yang kedua ialah kita puji kepada Allah, kita mengucap alhamdulillah kepada Allah, dengan sebab Allah Ta'ala selepas pada dia capakkan iman ke dalam hati kita itu, dan selepas pada dia capakkan iman ke dalam hati kita, dia menetapkan iman itu di dalam pada hati kita. Dengan maknanya apabila dia bagi iman kepada kita, dia jaga supaya iman tu sentiasa ada di dalam hati kita. Dengan maknanya kalau siapa-siapa yang Allah Ta'ala bagi iman kepada dia tetapi tidak menetapkan iman pada hati dia, dengan maknanya dikeluarkan iman daripada hatinya, maknanya orang itu dah jadi murtad. Na'udzubillah. Maka Allah Ta'ala selepas pada dia bagi keimanan kepada kita dan dia menetapkan iman kita di dalam hati kita, menetap, tidak membuang, tidak melenyapkan iman itu daripada hati kita sampai kita matinya. Maka itu suatu nikmat yang sepatut dipuji. Lalu tu musannif ambil kesempatan itu memujikan pada Allah di atas nikmat yang kedua. Dengan katanya, dan menetapkan dia akan nur iman padanya, pada hati-hati sekalian kekasihnya. Dan menetapkan dia padanya dengan terus pengetahuan dan mengertikan pelajaran dengan terus pengetahuan, dengan terus, dengan pengetahuan yang terus, dengan terus pengetahuan, dengan pengetahuan yang terus. Jadi Allah Ta'ala menetapkan iman di dalam hati kita dengan pengetahuan yang terus, yang betul. Allah Ta'ala menetapkan hati kita, menetapkan iman di dalam hati kita itu dengan pengetahuan yang terus, yang betul, tidak ada kesalahan, dan mengertikan pelajaran. Dan Allah Ta'ala beri kepada kitanya memahami dan mengertikan segala perkara yang kita belajar. Itu setengah daripada sebab jadi tetapkan iman. Jadi maksudnya satu lagi, dan mengejapkan pengetahuan. Tengok. Jadi selepas pada Allah Ta'ala mencapakkan iman masuk di dalam hati kita, dan Allah Ta'ala menetapkan iman di dalam hati kita. Tapi cara yang Allah Ta'ala nak menetapkan hati kita, menetapkan iman di dalam hati kita itu dengan secara mana? Dengan secara Allah Ta'ala bagi pengetahuan yang betul, yang lurus, yang terus. Dan yang keduanya, cara Allah Ta'ala nak menetapkan iman di dalam hati kita ialah Allah Ta'ala beri mengertikan kepada kita akan segala perkara yang kita belajar. Boleh faham, boleh retikan segala perkara yang kita belajar. Maka itu setengah daripada cara yang Allah Ta'ala buat untuk nak menetapkan iman dalam hati kita. Apabila kita ada iman, Tuhan beri pengetahuan yang betul pada kita, ajaran yang betul. Tuhan beri faham kepada kita akan mata-mata pelajaran, lebih khususnya tentang ilmu tauhid. Dan juganya yang ketiga, nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita yang musannif ambil kesempatan puji kepadanya pada kali ini ialah dan mengejapkan pengetahuannya. Selepas pada Tuhan beritahu kepada kita, beri pengetahuan pada kita, dan Allah Ta'ala juga mengejapkan akan pengetahuannya dengan mengertikan dalil-dalil. Pengetahuan yang kita tahu, yang dapat itu. Sekiranya kalau tidak ada dalil yang jadi alasan bagi setiap satu pengetahuan, lebih laginya pengetahuan di dalam ilmu tauhid, maka pengetahuan itu tak dikira kata pengetahuan yang kejap. Jadi ilmu pengetahuan kita nak jadi kejap,
tidak taradud, tidak syak, maka tak dapat kita kena tahu serta tahukan dalil. Pada ilmu tauhid, pada bab i'tiqad kita, bab ketuhanan dan bab kerasulan, maka wajib kita kena tahu seperti kita tahu kata Allah tu ada. Maka pengetahuan kita katanya Allah, kita tahu kata Allah tu ada, tetapi nak kejap katanya Allah sungguh ada, itu mesti kena mengetahuikan dalil-dalil juga. Dengan sebabnya semata-mata pengetahuan dengan tidak ada dalil itu tak mengkejap. Jadi apabila kita ada pengetahuan, kita tahu serta kita mengertikan dalil, seperti kita tahu katanya Allah ada, juga kita tahu kata manakah, apakah dalil yang menunjukkan bahasanya Allah Ta'ala itu ada. Maka kejaplah kita. Sekiranya kalau kita tahu kata Allah Tuhan ada tetapi kita tak tahu dalil, maka pengetahuan kita itu tidak kejap. Lalu tu banyak daripada manusia yang dia tahu bahasanya Allah Ta'ala itu kuasa, Allah Ta'ala itu tidak menyerupai dengan makhluk dan sebagainya, tetapi pengetahuan dianya tidak beralasan kepada dalil-dalil, maka pengetahuan dia itu tidak kejap. Kita boleh tengok beberapa orang ada ubah pada i'tiqad dia. Pada i'tiqad kata Tuhan ada, tiba-tibanya beriktikad pula katanya Tuhan tidak ada, semua makhluk ini jadi sendiri. Itu tidak dengan sebab dia tahu di awal katanya Allah Ta'ala itu ada, tapi dengan tidak ada dalil. Itu maka apabila kita tahu sesuatu perkara serta kita tahu dalil, maka pengetahuan kita itu memanglah jadi kejap, sebab kita beralasan kepada dalil. Dengan sebab kita katanya sebagai contohnya rumah. Rumah tidak kejap, tidak kemah, tidak kukuh. Rumah itu malaikat beralas di atas alas yang di bawahnya asas yang kemah. Asas dia yang kemas. Maka sekiranya dalil itu dah dibandingkan seperti asas yang kejap. Kiranya kalau asas bagi rumah itu kejap, kalau datang gempa pun rumah kita tidak rusak. Maka pengetahuan pun begitu juga, terbina di atas dalil. Pengetahuan kita yang terbina di atas dalil yang kemas, maka pengetahuan kita itu pengetahuan yang kejap. Sebab tu diwajibkan di dalam bab i'tiqad, wajibkan di atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan satu-satu i'tiqad serta mengetahuikan dalil walaupun dengan dalil ijmal sekalipun. Sebagai maklum di dalam huraian ilmu tauhid, Allah ada, dah tahu, mana dalil pun kena tahu juga untuk nak kejap akan pengetahuan kita. Dan seterusnya, dan merenu-renu ke fikiran dan mengulangi bicaranya. Mengkejapkan pengetahuan itu dengan mengertikan dalil dan merenu-renu fikiran. Kita guna fikiran, kita memikir, kita mengulang kaji, atau mengulangi bicaranya, kita mengulang kaji tentang dalil-dalil bagi satu-satu i'tiqad kita. Hingga latas pada pandangan uqala, hingga pengetahuan itu jadi latas, jadi jelas pada pandangan, pada fikiran orang-orang yang berakal. Dan terakad kesamaran, dan terakad yakni hilanglah kesamaran, syak, zon, waham yang ada dalam hati apabila kita mengetahuikan dengan dalil. Itulah sebagai mukadimah pujian musannif kepada Allah Ta'ala di atas beberapa nikmat yang disebut tadi. Dan rahmat Tuhan dan kesejahteraannya atas mulia-mulia makhluk dan bebas-bebas utusan Nabi Muhammad yang dibangkitkan dengan seruan mengesahkan Tuhan dan menunjukkan jalan-jalan kelepasan, dan atas keluarganya dan sahabatnya sebaik-baik ini umat, dan
sebersih-bersih kelasan. Dan rahmat Tuhan, dengan bahasa Arab wassalatu. Tetapi musannif itu bercakap dengan bahasa Melayu. Kalau biasanya kitab-kitab lain itu musannif bercakap khutbah kitab dia, mukadimah kitab dia itu dengan bahasa Arab, tetapi pada ain musannif pengarang dia cakap puji, selawat apa semua itu dengan bahasa Melayu. Sebab itu katanya dan rahmat Tuhan dan kesejahteraannya, salat daripada Allah, kesejahteraan salam daripada Allah atas semulia-mulia makhluk ini, diturunkan kepada semulia-mulia makhluk, kepada makhluk yang paling mulia, dan sebebas-bebas utusan. Sebebas-bebas maknanya meratai, artinya dipanggil kata umum. Jadi siapa dia tu? Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tu ialah makhluk yang paling mulia dan Rasul yang terlebih luas. Dengan sebab semuanya Nabi Muhammad itu dia jadi Rasul bagi segala Rasul. Jadi ketua Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketua bagi segala Rasul-Rasul dan segala Anbiya. Jadi maknanya Nabi Muhammad itu jadi ketua bagi segala bagi semua umat dia, dan jadi pengulu bagi segala Rasul-Rasul dan umat Nabi-Nabi yang dulu. Maka apabila katanya Nabi Muhammad jadi pengulu bagi Rasul-Rasul yang sebelum pada dia, maka memanglah umat-umat bagi Rasul-Rasul yang dulu pun masuk di bawah pimpinan Nabi Muhammad kesemuanya. Sebab itu dikatakan dan Nabi Muhammad itu sebebas-bebas utusan. Yang dibangkitkan dengan seruan Nabi Muhammad itu dibangkitkan, dilatihkan jadi Rasul, dibangkitkan untuk jadi Rasul dengan seruan mengesahkan Tuhan. Itu setengah daripada kerjaan yang Nabi buatnya ialah menyerukan manusia kepada mengesahkan Tuhan, beriktikad bahawa Allah Ta'ala itu satu saja, tidak ada yang bersekutu padanya, dan menunjukkan jalan-jalan kelepasan. Dan Nabi Muhammad juga setengah pada tugasan dianya menunjukkan jalan-jalan kelepasan daripada azab Allah Ta'ala. Menunjukkan jalan-jalan, dikarenaki jalan itu ialah amalan. Dikarenaki jalan-jalan itu ialah amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, i'tikad yang mana kita buat gitu, yang mana kita buat tu membawa kepada kita dapat kelepasan daripada azab Allah Ta'ala, daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud katanya menunjukkan jalan-jalan, ini menunjukkan Nabi tunjuk, Nabi ajarkan kita akan perkataan, akan perbuatan dan akan i'tikad yang membawa kepada kita dapat kelepasan daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud dengan kata jalan, menunjuk, maknanya ajar. Nabi ajar, Nabi tunjuk cara untuk kita beramal, kita mengerjakan dengan pekerjaan, kita katakan dengan perkataan, untuk kita i'tikadkan dengan i'tikad yang membawa kita kepada kelepasan daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan daripada murkaan Allah Ta'ala. Jadi maksud dengan kata jalan itu ialah amalan. Amalan di sini melengkapi tiga perkara. Amalan jenis panggil perbuatan, amalan yang dipanggil kata perkataan artinya bacaan, amalan yang dikatakan i'tikad, amalan hati, amalan fikiran ialah dikatakan i'tikad. Itulah dimaksud kata jalan-jalan. Yang katanya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa dia jalan? Jalan tu kena atas amalan yang melengkapi tiga perkara tadi, perbuatan, perkataan dan pegangan i'tikad. Dan atas keluarganya, wa ala alihi kalau bahasa Arabnya, dan di atas keluarganya, keluarga Nabi Muhammad, dan sahabatnya, sahabat Nabi Muhammad,
keluarga Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad tu sebaik-baik ini umat. Ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tanyanya umat Nabi Muhammad yang terbaiknya siapa? Umat Nabi Muhammad yang terbaiknya siapa? Jawabnya ialah sahabat dia dan keluarga dia. Itu sebabnya katanya keluarganya dan sahabatnya yang sebaik-baik ini umat Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad yang terbaiknya ialah kena kepada sahabat-sahabat dia dan keluarganya. Tetapi maksud dengan keluarga itulah itu perlu dihuraikan. Sebab setengah tu dia sebab biasanya dalam bahasa ilmu sebab kata keluarga Nabi Muhammad itu ada dua huraian. Yang pertamanya keluarga Nabi Muhammad itu ialah keluarga yang disebut di dalam bab zakat. Keluarga yang disebut dalam bab zakat ialah mereka yang haram makan zakat. Haram menerimakan zakat. Tetapi satu huraian laginya ialah keluarga itu ialah segala orang-orang mukmin yang bertakwa, itu masuk di dalam kataan keluarga. Maka banyaklah daripada guru menghuraikan bahawasanya keluarga di sini aulanya kita tanggung bahawasanya keluarga di sini yang maksudnya ialah keluarga dengan mana segala orang mukmin yang bertakwa kepada Allah. Itu termasuk dimaksudkan dengan keluarga. Jadi bukan segala keluarga yang berketurunan Banu Hashim, Banu Abdul Muttalib tak. Maksud dengan keluarga sini ialah apa dia? Segala orang mukmin yang bertakwa. Sebab sini digunakan pada makna pada tempat doa. Yang keduanya sifat bagi keluarga dan sahabat Nabi-Nya dan sebersih-bersih kelasan. Sebersih-bersih kelasan. Maknanya orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kelas-kelas maksud di sini apa dia? Peringkat-peringkat ataunya peringkat-peringkat yang dipilih. Maknanya pilihan ataunya kelasan yang paling bersih. Maknanya peringkat sahabat Nabi, peringkat keluarga Nabi itu ialah peringkat orang yang bersih hatinya. Itu habis di situ selawat dan salam. Terus pulanya adapun kemudian ini sebagai latar belakang sebab apa boleh jadi satu kitab Baqarah. Sebab apa jadi musannif nak cerita sebab-sebab yang membangkitkan musannif mengarangkan kitab Baqarah ini. Adapun kemudian daripada itu selepas pada kita mengucap bismillah dah, selepas pada kita mengucap alhamdulillah, puji dan selawat dan salam semuanya, maka tak kala adalah pada tahun 1336, jadi tahun Hijri, pada tahun 1336 menututi daripada hamba ada permintaan kepada musannif oleh setengah saudara-saudara yang hamba ini dhaifnya. Ada permintaan daripada seorang hamba, daripada setengah-setengah saudara yang katanya nama dianya Hajjah Maryam. Orang yang minta dia, yang buat permintaan, yang memintakan daripada musannif itu nama dianya Hajjah Maryam, yang mana yang adalah hamba, yakni pengarang musannif, jadi dhaif, jadi tetamu. Jadi pada ketika pengarang kita pada musannif jadi tetamu bagi Hajjah Maryam ini, Hajjah Maryam ada minta dia. Minta apa tu? Minta bahawa hamba menulis bagi akan bahawa hamba menulis bagi setengah daripada kekasihnya. Yang minta supaya pengarang saat itu musannif itu tuliskan sebuah kitab yang ringkas untuk nak beri kepada setengah-setengah orang yang dia kasih.
Menulis itu menulis akan sifat 20, menulis akan kitab yang menyatakan sifat 20, terkenal dengan namanya begitu. Tetapi kita panggil sifat 20, tapi yang maksudnya ilmu tauhid. Jadi maknanya Hajjah Maryam tadi tu minta daripada musannif, ketika jadi tetamu dia, minta musannif tu mengarangkan suatu kitab menyatakan ilmu tauhid, menyatakan sifat 20. Tapi ada cerita katanya yang diminta tadi tu di kampung Tanah Merah, Pendang, Kedah. Kalau siapa yang asal dari Kedah, katanya di kampung Tanah Merah, Penang, Kedah. Itu tempat dia. Maka apabila ada permintaan itu, maka dengan taufik Tuhan berlaku qalam hamba di dalam beberapa hari. Maka musannif pun terima, sanggup nak karang, nak menulis untuk dia. Maka berlakulah qalam hamba, jadi berlaku menulis di dalam beberapa hari. Dalam masa beberapa hari, setengah katanya 20 hari, musannif mengarangkan kitab itu. Atas beberapa lebar kertas. Tulis tu atas beberapa lebar kertas. Tulis itu daripada ingatan pelajaran. Dengan sebab dia jadi tetamu bagi seorang Hajjah Maryam tadi, memanglah tidak ada kitab-kitab yang jadi rojakan untuk nak mengarang, tetapi dia tulis tadi itu mengikut apa-apa yang dia ingat, yang dia ingat-ingat daripada masa dia belajar. Maka jadilah daripadanya risalah yang kecil atas jalan ikhtisar, di atas jalan ringkas. Maka apabila dia karang tu jadi hasillah sebuah suatu risalah, sebuah kitab yang kecil atas jalan ikhtisar, atas jalan ringkasan. Tak kala jadi panjang cerita dia. Kita ambil maksud saja. Jadi selepas pada dia karangkan suatu risalah itu, datang pula satu permintaan yang lain pula, bahawanya minta buatkan syarah atau huraian kepada risalah yang tersebut tadi. Maka lalu tu musannif pun terima akan permintaan untuk membuatkan huraian sebagai syarah bagi risalah yang tersebut. Maka kita langkahlah, sebab panjang lagi perkataan dia tu, kita sambung pada katanya Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu. Ni yang katanya Bismillahirrahmanirrahim, ketahui olehmu. Inilah katanya risalah tadi yang dia karang untuk Hajjah Maryam tadi. Jadi dengan sebab kalau nak baca tu panjang lagi, kita terus sinilah. Pada kata Bismillahirrahmanirrahim, ketahui olehmu. Kita sambung gitu. Bismillahirrahmanirrahim, menirukan aturan Quran dan menjunjungkan mafhum hadis. Bismillahirrahmanirrahim, kita dah maklum terjemahan daripada Bismillahirrahmanirrahim, tetapi dia katanya meniru aturan Quran, yakni mengikut akan aturan Quran. Jadi musannif mulaikan kitab dia ini, mulaikan risalah dia, mula menuliskan risalah dia ini dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Itu tak lantas bukan melainkan kerana musannif tiru mengikut akan peraturan Quran. Ayat Quran semuanya dimulaikan dengan bismillah semuanya. Maka musannif nak cakapkan dia tu ikut aturan Quran, maka musannif pun mulai dengan bismillah juga. Dan yang keduanya, sebab musannif mulai dengan bismillahnya ialah kerana menjunjungkan mafhum hadis. Menjunjungkan, jadi kerana beramalkan, kerana mengikutkan akan yang dipaham daripada hadis. Daripada hadis Nabi katanya kullu amrin bi balin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta.
pada beberapa riwayat lah, maksudnya setiap-tiap perkara yang diamati oleh syarak, yang syarak pegang kira katanya pada syarak, perkara ini masuk tidak dicelai oleh syarak, maka pekerjaan mana tidak dimulai dengan bismillah, maka pekerjaan itu kurang keberkatan. Maka untuk musannif nak bagi keberkatan kepada pengkarangan dia tu, musannif mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi maksud katanya menirukan aturan Quran dan menunjukkan mafhum hadis. Itu kerana nak mengikut akan pelaturan cara cakap Al-Quran, dan yang keduanya beramal dengan mafhum bagi hadis kullu amrin zibalin tadi. Maka untuk nampaknya untuk pagi ni kita sekadar itu dulu sebagai mukaddimah pengajian kita. InsyaAllah pada minggu depan kita akan sambung pada katanya, ketahui olehmu akan bahawasa arti kalimah la ilaha illallah. Untuk pagi ini, wallahu a'lam, walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Baba, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Dia nak tanya soalan.